Dewan kuliah kita, apa kata Maulana bagi kata-kata nasihat terakhir sebelum berbudur untuk kami semua di Dewan ini dan yang mengikuti kuliah online. Saya rasa dari segi maksud saya nak buat ini, saya dah jelas dah bahawa ini tak perlu ulang lah. Cumanya hari ini sebagai mengingat balik lah apa yang kita telah belajar dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini selalu di bab Bukhari. Kalau dia bab dia tu, kalau orang belajar banyak, kita dah belajar banyak, kita tahu lah. Dia permulaan bab, dia ada isyarat permulaan. Dan ujung bab, kesudahan bab, dia ada isyarat pada kesudahan. Habis. Saya selalu, kalau habis bab kan, saya akan cerita lah benda tu. Misalnya bab wahyu, permulaan wahyu, lepas tu akhir wahyu. Akhir wahyu macam mana? Jadi isyarat kepada apa? Hafiz Ibn Hajar kata isyarat kepada kitab dia tu, dia mula, ni habis lah bab tu. Lepas tu bab lain pula ada mula, ada. Syekh Zakaria sebut, saya tertarik sangat dengan pendapat dia tu. Dalam kitab dia buat Tarajim tu lah, dia kata Imam Bukhari sebenarnya mengisyaratkan kepada kehidupan kita. Kita kena mengingat hidup kita ni bila ada permulaan, ada hujungnya. Kelas kita ni pun hujung. Kan? Semua. Kalau tidak begitu, hidup mesti ada mati. Kita boleh lagi. Sebenarnya Imam Bukhari sambil-sambil tulis itu dia sentiasa ingat pada mati. Ingat pada mati. Dan dia nak ajar kita supaya ingat pada mati. Ingat pada mati itu bukan berumahkan semangat kita. Jadi makin motivasi besar. Sebab itulah Sayyidina Umar job dia, kalau job Nabi Muhammad Rasulullah, job dia kafa bil mauti wa izan, cukuplah mati itu menjadi penasihat pada kamu. Mati, ingat mati, cukup. Apabila seseorang itu ingat mati kan, saya ni pun ingat mati, sebab tu nak berhenti. Saya masih segar lagi, boleh buat kita takkan setelah terlantar baru kita nak fikir nak menulis. Kena rancang. Sebab ikut mana-mana pun kita akan berakhir. Sebelum berakhir tu kita buatlah sesuatu. Sesuatu yang kita fikir apa yang terbaik. Bukan untuk saya saja, untuk orang lain pun kita fikir apa yang terbaik untuk kita. Untuk kita bawa ke sana lah. Semua ni hidup kita orang Islam ni, dia bukan setakat ni saja, dia bersambung dengan akhirat. Fikir itu. Sebab kita ni ada kesudahan, ada hujungnya. Itulah yang kita belajar daripada Sahih Bukhari. Daripada awal sampai akhir dia buat gitu. Memang dia beriktizam. Itu salah satu ciri yang istimewa kitab Bukhari. Dia kira juga akhir macam mana. Isyarat kepada akhir. Akhir sudah tamat, habis, mati. Ya, semua menunjukkan hujung. Maknanya hidup kita ni memang begitu. Jadi kena ingatlah, seboleh-bolehnya dia masing-masing ada kelebihan kan, ada kelebihan. Yang kaya tu buat dari harta dia, yang patut dia buat. Jangan harap oleh. Saya pun sebab saya tidak harap. Tulis lah, kita tulis ni. Ni saya tulis. Tapi saya dah tengok dah lama dah buat, berapa puluh tahun. Lama dia kalau macam ni. Ni saya tulis dah ni. Ketika nak mengajar, aku boleh katakan setiap yang saya mengajar saya tulis. Tapi saya fikir lama proses ni. Kita akan ada hujung. Jadi sebab tu saya fikir tak boleh. Orang-orang lain pun saya harap begitu juga. Begitu juga. Buat apa-apa tu, terutamanya ahli ilmu lah. Kalau dia tidak fikir ilmu dia tu nak tinggal, rugi. Saya tu, saya ada perasaan tu. Rasa rugi, tak kena salah, rasa tak ada kenangan. Bila saya siap tulis kan, saya lega. Misalnya saya tulis kamus Hindi, walaupun orang tak guna, tak tahu mana orang tak guna, saya tak kira. Itu yang saya boleh. Yang saya boleh.
Dan saya telah buat bila itu saya lega. Bahasa Hindi ni mana-mana kalau kita tengok, bahasa dalam dunia 7,000 lebih. Dia nombor 3 sedara 10 paling lama orang dulu. Dekat-dekat dah dekat bahasa Urdu tu. Jadi saya rasa lega. Ada makna saya pergi ke sana. Ada bekas. Kita biasa gitu. Bukan pergi tak ada bekas. Mari ke dunia tak ada bekas. Tengok batu nisan 2 putih. Nak tengok lain, ada gambar binatang, dia ada gambar. Saya fikir gitu. Jadi orang-orang lain pun saya fikir buat gitulah. Bukan saya ni bidang lain banyak lah. Masing-masing ada pilihan. Kalau ada apa nama ni, harta, buatlah sesuatu dengan harta tu yang kekal lama tu. Yang kekal lama. Mana lepas pada kita mati pun kita macam hidup. Pahala sampai kepada kita sentiasa. Buat masjid, buat sekolah, buat kualifikasi, buat apa saja. Ikutlah kelebihan apa yang ada pada kita. Kita buat sesuatu. Jangan mati gitu saja. Jangan mati. Jangan harap orang lain. Buat orang lain tu tak boleh, dia nak buat bagus lah. Tapi kita sendiri kena buat. Kalau kita rugi, kita hidup. Terutama orang berilmu lah. Terutama orang berilmu. Jadi kena fikir sangat masalah masa. Dan saya rasa pengajaran banyak. Saya ni banyak orang kata terinspirasi lah dengan Maulana Stano yang saya baca. Mereka itu suka sangat menulis. Sebab apa kata dia kesan lama. Kesan lama. Lepas pada kita mati, kita tengok kan di bawah Bukhari 1000 tahun lebih. Orang duduk baca lagi. Orang duduk baca lagi. Setiap orang baca dia kan boleh sampai pahala. Semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Bukan semakin sikit. Itu faedahnya. Jadi sekarang ni Allah SWT bagi kepada kita banyak kemudahan selain daripada menulis rakaman. Rakaman ini jadi saksi. Jadi saya harap mana-mana yang tak puas hati setengah-setengah tu sedih lah. Sebab baru lu ikut saya kan saya. Ya ampun, tak apa-apa dulu dah. Lama dah. Saya nak bagi peluang kepada orang baru juga. Saya pun tidak berhenti dengan cara saya lah. Dengan cara saya. Jadi harap tengoklah rakaman-rakaman ni. Saya rasa rakaman ni pun detik. Kalau ambil daripada awal. Jadi Allah SWT bagi satu lagi peluang kepada orang kemudian ni untuk kekal. Iaitu adanya rakaman-rakaman selain daripada tulis. Jadi itu boleh diikuti. Jadi bila sebut rakaman ni, saya teringatlah. Saya banyak terutama budi lah. Banyak terima kasih kepada saudara kita Tuan Haji Zamri. Kena tahu juga ini orang yang sangat berjasa pada Darul Kausar. Studio Darul Kausar ataupun website Darul Kausar, itulah penggeraknya orangnya. Tanpa saya minta. Ini orang yang jasanya saya tidak boleh lupa. Dan moga-moga Allah SWT membalas untuk dia khidmat dia. Wallahualam, ada tidak isteri dia sini, Tuan Haji Zamri dan Puan Halimah. Ini satu keluarga dia buat kerja benda ni. Mungkin orang tak perasan ni, duduk rekas, duduk sunting. Kadang-kadang saya batuk, kadang-kadang dia buat semua. Ini kerja orang dia. Jasa dia sangat besar. Jangan nampak saya saja. Macam kita tengok filem kan, nampak hero dengan heroin. Padahal sebenarnya batu-batu di belakang. Mereka semua ada peranan. Jadi saya sangat terutama budi dengan sekeluarga ni. Dan dia telah berjasa. Tanpa saya minta, dia berkhidmat dengan mengeluarkan banyak sangat. Jasa-jasa dia, khidmat dia. Dan ramai lagi kalau saya nak sebut, termasuklah di Cikgu Nasir kita dari isteri dia, Dr. Nurita, banyak sangat khidmatnya. Jadi terutama budi semua saya kepada mereka. Dan banyak-banyak terima kasih. Allah sahaja yang dapat membalas jasa-jasa mereka itu. Jadi teruskanlah. Jadi saya mengharapkan terus. Jangan berhenti. Tidak berhenti ya saya. Kehidupan ini tidak berhenti. Kita terus. Jadi
Saya ni dia nak jaga masa kan, nak jaga masa. Ada seorang Maulana tadi saya sebut, saya terinspirasi banyak dengan orang sana, orang Arab, orang India, Pakistan sangat suka menulis. Sangat suka menulis. Sebab dia tidak sibuk dalam benda-benda yang buat masa lah. Seperti tempat kita nak lukis wayang ajak, belah bulu, anak orang tu, orang yang mati, begini-begini, banyak cara jadi orang ahli buat masa. Saya tak mahu jadi gitu. Sebab saya ingat Maulana Wahiduz Zaman, sebab saya pun ada tulis juga, dan saya terpengaruh dengan dia. Qamus Hadis dia tulis. Qamus Hadis tu 4 jilid. Mengikut pengamatan saya setakat ini tak ada yang boleh litah dalam bahasa Arab. Dia buat dalam bahasa Urdu. Jadi saya ikut jejak langkah dia. Saya baca sejarah dia, apa sejarah dia. Saya dah sebut hari ini. Maulana Wahiduz Zaman ni cukup jaga masa. Jaga masa. Sebab itu dia boleh buat benda dalam bahasa Urdu ni. Padahal tiap-tiap tahun ramai yang keluar ni, ya orang hadis, ulama-ulama hadis, tapi qamus hadis satu dalam bahasa. Kalau tak tahu, bukan banyak, sebab susah nak buat. Tapi dia jaga masa macam mana? Dia tulis dalam pintu dia tapak di pintu dia 5 minit saja. Kalau tak bertemu dengan dia, lepas pada dia 5 minit, minta maaf kalau saya angkat punggung. 5 minit, tengok jaga masa. Orang macam ni lah baru boleh buat, baru ada sesuatu. 5 minit, payah kan? Dia tak bertemu lah, tak ada pasal. Jadi kalau saya buat, ada contoh. Saya tidaklah sampai begitu, saya tidak. Tapi maknanya ada. Sebab itu dia boleh buat, dia tersemua semua sunnah sittah. Bukan sunnah sittah, Muwatta' Imam Malik dalam bahasa Urdu. Boleh tengok sama sekali dengan nota-nota ringkas. Dia tidaklah panjang macam ni lah, ini tidak. Bukhari ada, Muslim ada, Abu Dawud ada, semua ada. Itu kerja dia. Lepas tu dia buat tabwibul Quran. Quran tu kan buat bab. Buat bab. Maknanya bab niaga. Ni ayat. Bab ni ayat. Dia letak setempat. Jadi senang orang nak cari. Sebab dalam Quran kita berkabur. Bab tawakal misalnya. Mana? Bab takwa. Dia tabwibul Quran. Banyak dah dasar dia menulis. Tapi dia jaga masa. Kalau kita tak fikir masa, habis gitu. Habis gitu. Hidup ni berarti apabila kita isi masa. Kalau kita tak ada isi, maka tak ada apa. Itu sebenarnya. Tak ada bekah hidup. Bekah hidup yang apabila kita isi. Itu yang saya nampak, yang saya belajar daripada Maulana Wahiduz Zaman. Dan ramai lagi orang lain sebenarnya. Apa nama ni? Itulah. Kalau kita tengok mereka ni buat kerja, buat sungguh, orang di sana ni semangat dia lain, semangat dia lain. Anak buah begitu, kalau guru tak habis. Yang saya selalu rujuk di Sahih Bukhari ni, Kashful Bari, 30 jilid dah sekarang. Guru mati dah, anak buah sambung lagi. Sebab dia tinggal guru, ada rakaman, ada apa, sambung lagi. Tak habis lagi, dia mati. Kerja yang memang perlu masa lah. Hafiz Ibn Hajar tulis ni Fathul Bari 40 tahun. Bukan sekejap, 40 tahun. Itu kalau kita tengok orang jauh-jauh. Kalau kita tengok Hamka kan, semua kenal kan. Dia tulis falsafah hidup dia 25 tahun. Baru sedikit. Ambil masa. Sebab dia bukan tulis itu saja kan. Dia banyak lagi yang naik. Kadang-kadang kesibukan begitu begini. Itulah. Kami itu juga Jalaluddin As-Suyuti. Dia Jalaluddin As-Suyuti, umur dia 48 tahun. Kalau saya ni tuan punya umur dia lama dah tak ada. Itu benda-benda fikir tu. Setelah dia umur 40 tahun dia minta maaf. Dia sahabat andai dengan anak murid dia nak berhenti. Dia nak tumpu pada menulis. Sebab itulah tulis tadi mana. Dia bagi masa. Umur 40 tahun dia berhenti. Kalau saya berhenti umur 40 tahun, kan dia banyak juga. Tapi ialah hikmah Allah banyak juga. Dengan kita mengajar tu banyak lah manfaatnya.
ada rakaman, ada apa sekarang ni. Tapi nak cerita kalau orang dulu bayangkan kan dia tak tulis macam mana rakaman tak tulis kan? Sebab tu dia boleh tulis kitab yang terbesar Jami'ul Ahadith berapa puluh jilid dalam sini, dan banyak lagi yang lain-lain dia tulis. Padahal umur dia 48 tahun. Imam Nawawi dia hebat 45 tahun itu. Dia Tuhan bagi lama nanti kepada saya. Tangguh. Bila berlaku apa-apa kita fikir, ya amalan ni. Amalan. Itulah sebabnya. Baru ni dah sebut, dah sebab tu kan. Jadi kelas-kelas ni tak boleh berhenti, dia tu hidupkan. Saya nampak macam saya lebih suka cara online lah, macam Google Meet, macam Tata Hadis buat tu. Saya rasa cara macam tu lebih diterima lah daripada masa akan datang. Pada masa akan datang. Sebab nak pergi satu tempat tu, setelah ada kemudahan tu kan, jadi keberatan. Tapi perlu ada juga yang kini pun secara berhadapan gini pun ada juga. Jadi itu terpulang kepada masing-masing lah. Tapi saya lebih nampak begitu lah. Sebab dulu saya mengajar Abu Daud di Masjid Muhammad. Masjid Muhammad di lama juga. Tapi saya tak tulis. Rugi lah. Mengajar gitu. Lepas tu saya sedang model kata dengan COVID itu berhenti COVID kan. Saya pun fikir. Lepas tu dah ada kemudahan sekarang di Google Meet ni. Saya pun buat keputusan nak berhenti mengajar di Masjid Muhammad itu lah. Bukan kerana orang tak lagi dah, jangan sangka apa-apa lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Majlis Ulama Islam dan pihak yang bertanggungjawab dalam hal agama di Kelantan ni. Saya tak ada apa. Sebenarnya selama ni saya tak ada tauliah. Mereka tak tanya apa saya. Alhamdulillah, tak ada ganggu, tak ada apa. Cuma saya sendiri nak berhenti. Sebab saya nak berhenti sebab apa? Saya nak tulis. Lepas pada kita start dengan teratak hadis tu saya tulis. Tulis semua. Yang dulu tu ada tulis sikit-sikit gitulah. Jadi dengan sebab nak tulis lah jadi berhenti tu. Bukan sebab apa-apa, tapi setengah-setengah lagi memang saya tak boleh masuk mengajar. Saya tak boleh masuk sebab dikira Wahabi. Sini alhamdulillah dia tidak ada gitu. Wallahualam, tak tahulah. Tetapi maknanya tidak ada gangguan selama ni. Saya ni mengajar selama saya nak. Dulu di Masjid Badriyah dulu. Lama belah tahun ni. Hampir saya pun saya mengajar. Tapi saya tak tulis masa tu. Lepas mengajar di Paksi baru mikir. Saya kena tulis. Dia tak ya pun saya setiap kali nak mengajar saya baca. Tidak apa namanya cerita kursi dah. Kalau tak tunjuk kitab boleh ni sini. Tapi saya tak tulis pada masa itu. Jadi saya rasa rugi. Setelah tu diminta lagi saya mengajar sama, tapi saya tak mahu. Setakat tu sudah. Tapi terik tu jauh panjang, belah tahun. Sama juga di Masjid Langgar. Saya Muslim sampai habis. Lama juga, belah tahun juga tu. Lepas tu diminta lagi, tak ada halangan apa. Tapi saya tak mahu setakat. Cukup. Begitu. Jadi sama juga mana-mana pun tak ada apa-apa. Cuma setengah-setengah tempat tu memang saya tak boleh masuk lah. Setengah-setengah negeri tidak dibenarkan. Jadi sajalah kisah cerita ni supaya tahu perjuangan kerja orang yang pendakwah, orang yang mengajar agama ni. Jangan ingat senang. Baca sejarah dulu Imam Bukhari sendiri akhirnya mati tu jangan. Dia kena buat nanti. Tapi saya ialah tempat-tempat. Padahal saya mengajar benda ni, ada nota, ada apa, tak benar. Saya tak maaf kepada semua orang yang berkenaan. Besok kita bertemu di hadapan Allah, insya-Allah. Saya tak maaf. Tapi kalau orang yang bagi macam Kelantan, alhamdulillah, saya terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kehidupan kita semua.
Saya berhenti tidak kerana apa-apa, kerana pilihan saya sendiri. Tapi tempat-tempat yang saya tak boleh pergi itu, sebab itulah tuduhan lah. Jadi tuduhan itu saya tak maaf kan. InsyaAllah kita bertemu di akhirat besok. Sebab ini bukan kepentingan saya. Kalau kepentingan saya boleh maaf. Kalau pribadi, saya boleh maaf. Tapi ini kepentingan umat. Rugi umat sebanyak mana. Terhalang umat daripada mendapat ilmu yang benar sebanyak mana. Sedangkan dia benar. Habis-habis mana. Dia benar. Orang-orang yang mengaruk-ngaruk lah. Bawa ada mauduk, bawa gitu-gitu. Sebab apa? Sebab boleh terima tahlil dia. Betul. Saya tak boleh terima. Saya kata itu tidak ada di dalam sunnah. Maulid tidak ada di dalam sunnah. Tidak dibuat oleh sahabat-sahabat, tidak dibuat oleh imam-imam. Saya tenang. Pendirian saya memang begitu. Terima tak terima tak. Sudah. Kerana itu ya. Kalau kita tanya wajib lah benar. Tak wajib. Oh. Paling tinggi harus ya. Tapi boleh halal benda yang besar. Inilah kecuaian dan kelemahan institusi agama tempat kita. Sebagaimana kita tengok sekarang ni. Apa? Yang ada ni boleh. Selalu saya puji boleh. Sebab betul. Saya puji tidak saja-saja. Sebuah negeri yang mentah cara Islam pun tidak buat seperti pejabat mufti dia untuk agama, untuk sunnah. Dia kalau benda yang tak betul dia tegur. Sampai ke peringkat akhir GISB apa, siapa yang cakap? Dia duduk sibuk, dia duduk mengetat, tuduhan semata-mata, fitnah semata-mata, kata macam-macam. Yang saya kenal mereka itu orang yang baik, orang yang nak kepada sunnah, orang yang terbuka, orang yang terbuka. Jadi saya menjadi saksi. Dan itulah cara yang terbaik yang saya lakukan. Saya tidak minta, saya tidak apa. Dia bagi harta kepada saya tauliah. Saya nak mengajar di mana pun boleh. Itu baru betul. Itu baru betul. Pegang agama, duduk di institusi agama, itu baru betul. Kenal orang. Ini orang dia bagus. Ikutlah dia, tidak orang negeri kita pun. Dia bagi kepada saya. Saya tak minta pun. Tapi negeri lain tak ada buat macam itu. Kelantan pun tak buat. Cuma dia tidak halal dah saya. Bagi saya sepatutnya buat gitu. Orang-orang alim mana-mana pandai semua yang dia akui semua, sepanjang masa tak ada salah. Kalau ada salah pun sikit-sikit lah. Sepatutnya kita kena buat gitu. Tak kena tu kita. Sebab itu saya di wilayah tahu Dr. Zulkifli Al-Bakri kan, dia panggil tahu dia. Saya tahu berjumpa dengan dia lah. Lepas itu saya sendiri kata orang lain kau pergi, dia nak bagi tahu dia. Saya tak ambil sama sudah. Sebab apa? Saya tahu ini semua permainan. Ini semua mengaruh semua. Sementara dia ada, ya, kalau orang lain akan tahu, dah tahu dia tu. Jadi ini semua permainan, mempermain-mainkan orang alim, orang nak mengajar agama. Padahal dah tahu dah. Sebab itu saya tahu. Beli itu dari harta di rumah. Kita terima lah. Bagi saya sepatutnya begitu. Belajarlah daripada polis. Banyak perkara yang perlu belajar daripada mereka. Tak perlulah sombong, tak perlulah memfitnah mereka lagi. Banyak sangat tu. Sedangkan orang-orang yang alim seperti yang saya boleh sebut, seterusnya kalau nak belajar-belajar dengan orang ni. Saya syurkan kata Dr. Uzaimin memang alim, bukan calah-calah orang. Tapi masyarakat kita ni dah hilang-hilang. Profesor pun dia tak kisah, doktor pun dia tak kisah. Dia dah kata-kata, tak takut kepada Allah, tak tahu nilai ilmu. Macam Dr. Basri, Profesor Dr. Basri Ibrahim, itu orang yang sangat alim. Ambillah ilmu sebanyak mungkin dengan mereka ni, selain daripada mufti dia sendiri. Sepatutnya kita begitu. Dia kita nak lain. Itu saya sedih. Jadi kita kena bersama yang benar. Jadi termasuklah RUU apa semua ni kan. Walaupun amal mufti terima, saya nampak itu tak betul. Itu tak betul. Itu ada kepentingan, kepuakan, dan akan berlaku sesuatu yang tidak bagus akan datang kalau terima. Yang pantas yang pelik.
Walaupun dia satu, saya bersama mereka. Saya tidak bersama dengan yang nak usulkan RUU. Sebab dia sebenarnya nanti kita akan tengok kalau lulus orang yang alim macam Dr. Zulkifli Al-Bakri tidak akan wujud, tidak akan ada. Padahal dalam sejarah mufti wilayah ini antara mufti yang terbaik. Berapa banyak karangan dia, fatwa dia buka website mufti apa semua, orang boleh tumpah. Sedangkan kita tengok mufti-mufti lain mana ada, tak ada buat semua ni. Orang pergi belajar dengan orang lain, dengan mufti-mufti tak ada apa-apa. Kita akan lihat mufti macam tu tak akan. Sebab apa? Sebab dia dicop Wahabi. Itu lah. Tak tahu siapa cop. Jadi patut ke pihak yang bertanggungjawab diterima saja, dengar saja ya. Tak tahu mana kita nak. Kita tak akan dapat. Itu kerugian besar. Dia akan ada buat-buat yang macam tu lah. Sebulu, sehaluan dengan mereka. Yang mana dia akan menafikan apa? Ni, satu golongan besar Ahlul Hadis dinafikan. Yang ada Asy'ariyah Maturidiyah. Besar tu macam tiga beradik ada. Saya selalu buat contoh dalam makalah saya pun, saya dah tulis dah tentang ahli sunnah. Tiga beradik, dua boleh, kamu boleh guna bin ayah. Kamu yang ketiga tak boleh. Padahal dia sulung. Padahal memang anak tu serius bapak pun tak mahu. Tidakkah zalim ni apa? RUU ni zalim bagi saya. Sebab apa? Menafikan hak satu kumpulan yang memang wujud sepanjang masa, iaitu Ahlul Hadis. Tiba-tiba dinafikan. Nak bagi pesaka tu dua. Padahal masalah ni kenapa macam tu? Bagi pesaka ni layak tiba pesaka daripada ayah. Dia tidak. Kenapa? Dia tidak ada ayah. Itu sebenarnya. Dan banyak lagi lain. Sebenarnya orang yang buat ni ada kepentingan. Dan yang tak faham pun banyak sebenarnya. Sebab itulah saya setuju sangat apa Mufti Perlis itu cadangkan ada dialog antara menteri. Buatlah, buat dialog, tak tahu secara terbuka. Bagi saya memang ramai lagi tak faham ni Asy'ariyah Maturidiyah ni, tak faham. Nak kata nak ikut Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah sebenarnya ada berapa versi? Tahu ke? Ada berapa versi? Itu benar. Tiba-tiba nak paksa kepada semua orang. Di wilayah tempat yang terbuka, semua orang, negeri-negeri mana pun, di sanalah pusatnya. Tiba-tiba nak dihakkan. Ini satu penganiayaan, satu kezaliman yang besar, satu kejahilan sebenarnya bagi saya. Kalau orang tu alim, dia tak akan buat kerja macam ni. Dia tak akan buat kerja macam ni. Ikutlah ramai sokong, orang kata 12 mufti sokong, ikutlah sokong. Saya kata tidak, tak betul. Mereka pergi dengan tutup mata. Kalau betul, bincang dulu dengan orang-orang yang pandai. Sepatutnya begitu. Ini tidak nak paksa, main paksa, nak guna kuasa pula. Setara tak ada kuasa, dia sekat saya, tak boleh mengajar saya. Kalau ada kuasa macam mana? Tak boleh lah. Mungkin penjara pula, dihukum pula. Dia sebenarnya menuju ke situ, meruncingkan lagi suasana. Sepatutnya orang jadi ayah ni, dia mendamaikan anak-anak. Ni, Bapak Menteri, apa sepatutnya begitu. Ini tidak. Anak ni dapat lagu ni, bukan lahir, dia memihak. Tak benar, tidak bijaksana. Pemimpin yang bijaksana macam ayah lah. Kalau apa-apa berlaku di kalangan anak dia, selesaikan masalah dengan baik. Dengar kedua pihak, jangan satu pihak saja. Baru kita dapat hasil yang baik. Itu pendapat saya. Jadi banyak perkara yang perlu kita pelajari dan perlu kita ikuti. Dengan tidak ada saya dalam majlis umum, ramai lagi sebenarnya saya pun rasa tidak bersandar, saya tidak berdosa kalau saya bukti. Ramai lagi yang alim-alim, yang hebat-hebat, yang boleh membimbing kita. Terutamanya yang ada di Perlis. Itu orang yang bagus. Dia dibuat negeri lain, dia pergi situ. Lama-lama jadi pusat ilmu. Universiti pun berapa di situ. Dan universiti nak buat lain, Muhammadiyah, tak boleh. Raja Perlis juga kata mari buat sini.
cintanya. Kerana apa? Kerana pikiran yang tertutup lah. Muhammadiyah itu siapa? Hamka tu lah. Saya dengar di apa namanya Sahih Mustamah Mufti Berlin cerita pada saya. Nak cerita dia keadaan teruk masyarakat. Dia kata ada seorang mufti. Saya tak boleh sebutlah nama. Mufti itu letak jawatan dah. Sebab bising orang apa teruk sangat. Dia kata dia panggil Dr. Asri itu, apa dia nak cerita, dia takut. Muhammadiyah dia kuat sekali. Muhammadiyah dia ajar sesat. Macam mana nak jadi mufti? Muhammadiyah pun tak kenal. Siapa Muhammadiyah? Hamka tu lah yang kita baca tafsir Al-Azhar. Muhammadiyah pun tak kenal. Muhammadiyah pun dia ingat ajaran sesat. Padahal Muhammadiyah begitu maju dari segi pendidikan di Indonesia 170 lebih universiti. Tak ada dalam dunia ni satu pertumbuhan yang kokoh macam itu dari segi pendidikan. Tapi kita macam lemah sangat. Sepatutnya jadi ini. Sepatutnya kena ada perubahan. Kalau tak reformasi sangat, ini sebenarnya yang patut direform. Sepatutnya banyak perkara lah. Jadi saya mengharapkan sahabat-sahabat kita, peserta-peserta sekalian, ikutilah mereka. Jangan mudah-mudah lah. Carilah orang yang ada dalil lah. Ada dalil. Berhujah dengan dalil. Jangan cerita-cerita mimpi, ayat-ayat, jangan ikut itu. Ikut Quran dan Sunnah. Orang yang boleh bagi Quran dan Sunnah, ikut itu. Tak mesti saya. Orang lain pun ikutlah. Itulah yang betul. Kalau dah ikut ulama cerita, ulama mana? Tak cerita. Syekh saya Syekh mana? Apa nama? Tak cerita. Jangan ikut yang macam tu. Itu pesanan saya. Kalau nak selamat, jangan macam tu. Kita akan terpedaya, kena scam lah. Ramai scammer agama pun sekarang ni. Jadi kena berhati-hati benda-benda yang seperti ini. Kena ingat, kena cari orang yang berhujah. Nak memandaikan umat. Bila sebut memandaikan umat, saya ingat kepada saudara kita Syihabuddin. Itu seorang yang sangat bagus. Ikutilah dia. Nak memandaikan umat. Dia seorang yang sederhana. Dia Asy'ariyah. Tak apa, tak ada masalah. Asy'ariyah ahli hadis asal terbuka. Asal aku ini ahli sunnah. Syihabuddin sangat bagus. Dia dengan projek memandaikan umat dia tu sangat bagus. Ikutilah orang-orang macam tu. Walaupun macam-macam cabaran kepada dia pun ditarik ke tahu dia. Tarik tahu dia. Di Selangor. Baru ni ada sekejap. Sebab tu saya kata, ini semua permainan, mengganggu semua. Tak perlu dilayan. Sebab tu saya tak faham. Tahu dia, saya tak pernah minta pun tahu dia. Mana-mana. Fikir sendiri lah, kalau sama. Muncul lah tu, kalau orang nak kerja agama, kita diberi gaji, diberi segala-gala kemudahan. Kalau orang nak tolong kita, nak berkhidmat, nak apa-apa dia mengajar, nasib baik muncul lah tu. Sepatutnya fikir begitu. Orang institusi agama, jabatan agama, majlis agama, sepatutnya fikir begitu. Ini tidak. Dia bermusuh dengan orang-orang yang betul-betul nak bawa hadis sahih itu jadi masalah. Tolong. Dia bawa hadis mau itu tak ada masalah pun. Dia benar masjid besar-besar. Tak ada orang pun. Sekarang ni dah ada pilihan, boleh jadi orang akan tinggal masjid tu. Jangan kita ingat berbangga sangat. Ni tak boleh mengajar masjid. Orang berfikir sekarang, bukan macam gitu. Dia akan pilih cara lain. Sepatutnya kita kena sedar tu. Orang yang duduk pada kedudukan agama kena sedar. Benda ni lah yang jadi masalah kepada kita. Setengah-setengah majlis agama habis dia rujuk lagi. Ketinggalan. Saya berapa bulan dah cerita. Habis. Sekarang ni makin jatuh. Teruknya. Tapi mereka ni masih lagi duduk rujuk. Macam mana nak buat? Jenazah tu dia boleh kata betul. Tarekat dia. Ada dah lah. Ada lah yang berusaha tu. Orang tu dijadikan rujukan. Macam mana nak selamat agama ni? Orang tu dalil, tanya dalil, sikit hu. Tak boleh bawa dalil. Akhirnya bawa dalil, putar habis. Itu jasa Hafiz Firdaus. Kita patut panggil ustaz. Ustaz Kapten Hafiz Firdaus. Banyak jasa.
banyak rasa payah nak cari orang macam ni. Sepatutnya kita ingat itu kurniaan Allah untuk kita semua. Tapi orang musuh dia cerita bawa keluar ni hadir. Kawan ni dia jadi rujukan majlis agama, dia rujukan Zakir. Orang ni selewengkan makna hadis untuk membedakkan fikirku. Kalau tengok hadis tu dalam tafsir, jelas nampak, dulu kerja macam ni. Sebab orang macam ni lah dia menjadikan rujukan. Gitu. Saya pun pernah juga jadi rujukan. Zakir ni bukan tak pernah. Rata dia sampai keluar negara. Tapi nasib baik kita berkenaan dengan Syiah. Syiah tu betul lah salah. Jadi diterima. Jelas sahabat lah umat ni semua. Faham lah. Daripada atas sampai bawah apa itu Syiah. Tapi Wahabi tak faham lagi. Sebab apa dia ambil orang yang tak faham sebagai rujukan. Dalam kita ni tak ada pakatan apa sepatutnya pandang lah pilih. Ni pilih orang yang menyesatkan, mengkafirkan Wahabi. Tapi ini jadi berselewok sekarang ni. Lepas tu tak fikir kau kalau pergi Mekah tu nak semayang macam mana? Wahabi semua. Dah ada dah fatwa-fatwa bisik-bisik. Jangan semayang. Semayang di hotel lah. Begitu besar pahala semayang di masjid Nabi, semayang di Masjidil Haram. Terhalal dengan sebab ni orang-orang yang tak erti. Inilah akibat. Sebab tu saya kata letih main dengan bobot. Orang main hujah, dia tidak main hujah, main fitnah. Macam-macam kata. Yang dibuka-buka. Yang buka-buka. Gitulah. Jadi banyaklah kalau nak bincang. Lebih kurang saya dah cerita dah tu. Jadi saya rasa tidak ada apa dah panjang ni kan. Sampai pukul 12 lebih ni. Jadi saya rasa sekat tu lah. Ya. Baik, alhamdulillah.